Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mohon perhatian, majlis kita akan bermula sebentar lagi. Oleh yang demikian, bagi melancarkan program pada pagi ini, para hadirin diminta untuk mematikan atau memastikan nombor telefon dalam pengatur caraan senyap. Kerjasama para hadirin amatlah dihargai. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha, Teknologis Dr. Penil Ang Sun En selaku Ketua Program BNC Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berusaha, Dr. Muhammad Hafizal bin Hanifah selaku pensyarah UTHM dan moderator bergandingan bersama Saudari Nur Amirah selaku pelajar tahun 3 Ijazah Teknologi Kejuruteraan Awam dalam Pembinaan. Yang berusaha, Dr. Rositah binti Slamet selaku pensyarah dan penganjur bersama dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Yang dihormati Encik Rosli bin Selamat selaku jurutera berpengalaman dan penceramah program. Staf-staf akademik dan para pelajar terutama daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah dan tidak dilupakan staf-staf akademik dan para pelajar UTHM. Selamat datang ke program Engineering Technology and Society Industrial Talk Emerging Construction in Industrial Sector Oil and Gas diucapkan kepada para hadirin sekalian. Untuk pengetahuan semua, program ini di bawah kerjasama Focus Group Intelligent Construction Center atau lebih dikenali sebagai ICONC. Bagi memberkati majlis pada pagi ini,
Dengan sukacitanya, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Iqmal bin Jamali bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kitab Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka as-sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim. Cucurilah dan rahimu ke atas majlis Emerging Construction in Industrial Sector yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana atina tawakkalna wa ilaikal azhaba wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Iqmal bin Jamali atas bacaan doa itu tadi. Bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dijemput teknologis Dr. Penil Ang Sun Eun untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Hello, terima kasih. Terima kasih Pemerintah Majlis Saudari Nur Aida binti Ali. Saya selaku Ketua Program BNC CTKA FTKA Edition ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Dihormati Encik Rosli bin Selamat selaku pensyarah program kita pada hari ini. Saya difahamkan beliau adalah seorang jururakam Chemical Engineering Specialist yang berpengalaman di mana beliau terlibat di dalam pelbagai syarikat besar seperti Mass Oil Qatar, Shell, Murphy Oil Limited, Umbala Petroleum dan Petronas. So memang semua syarikat yang amat besar. So terima kasih juga saya ucapkan kepada yang berusaha Dr. Rosita binti Selamat selaku pensyarah dan penganjur bersama dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahia. Terima kasih juga yang berusaha untuk Muhammad Hafizah bin Hanifah selaku penyelaras program juga moderator bergandingan bersama saudari Nur Amirah binti Wahid. Pelajar tahun 3 Ijazah Teknologi Kejuruteraan Awam dalam Pembinaan. Selamat datang diucapkan kepada staf-staf akademik dan para pelajar terutama daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahia. Dan tidak dilupakan staf-staf akademik dan para pelajar education, tuan-tuan dan puan-puan ke program Sharing Session Emerging Construction in Industrial Sector Oil and Gas. Saya berharap agar majlis ini dapat diperjalan dengan lancar dan dapat memberi sebuah manfaat kepada para hadirin. Selain itu, diharapkan kolaborasi ini dapat diteruskan di masa yang akan datang. Dengan ini, saya sudahi dengan singkat pantun. Kulit mayang nyanyian asli di lagu si gadis merdu sekali. Terima kasih sekalung budi sudi datang ke majlis kami. Terima kasih. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada Dr. Penil Ang Sun Eun selaku Ketua Program BNC CTKA FTK UTHM. Pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, dijemput Dr. Rositah binti Selamat selaku pensyarah dan penganjur bersama dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan sepatah dua kata.
Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini dengar tak? Dengar. Okey. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu UPHM, di mana sudi seperti bekerjasama dengan Sorry Dr. Rosita, boleh dekatkan mic tak dekat mulut? Dekatkan. Okey. Terima kasih. Ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur utama iaitu pihak UPHM, iaitu dengan negara Dr. Muhammad Hafizal bin Hanifiah, selaku pensyarah dari Fakulti of Engineering Technology UPHM, yang berusaha pada Dr. Penang, dan juga yang berbahagia untuk sebagai speaker today. Dan sini saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menganjurkan program yang saya rasa sangat bermanfaat kepada pelajar kami untuk sesi perkongsian dalam bidang industri untuk semua pelajar-pelajar yang mengikuti program session sharing ini ada yang pelajar daripada semester 4 diploma kejuruteraan awam, di mana daripada kursus IPS iaitu Industrial Building System. Saya harap kita dapat sama-sama kita mengenal kesan dari satu engineer yang beliau sebagai maklum mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang industri, dan ini dapat memberi manfaat kepada pelajar kami dalam menimba ilmu, terutamanya dalam cabaran sekarang ini, iaitu kita memiliki revolusi perindustrian 4.0 dan juga di bidang perindustrian lah, terutama dalam construction. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu pihak UPHM, staf-staf dan juga pelajar-pelajar yang terlibat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada Dr. Rosita binti Slamet selaku pensyarah dan penganjur bersama dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, dijemput moderator kita Dr. Muhammad Hafizal bin Hanifah dan saudari Nur Amirah untuk mengambil alih acara majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari Nur Aida bersama saya Dr. Muhammad Hafizal daripada JTKA SK Kampus UTHM Kampus Pagoh. Bersama saya hari ini saudari Nur Amirah selaku moderator lah, wakil kepada pelajar saya untuk bersama-sama anda semua yang berada nun jauh di utara. Saya pun dah lama tak balik utara. Kalau orang utara cakap apa habak kan, daripada orang utara ni Kulim bahasa saya, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Alhamdulillah, saya pun dah 13-14 tahun dah di Johor. Cakap Kedah pun dah tak berapa nak
boleh dah. Kan? Okey, bersama saya Amira. Amira, apa khabar Amira? Baik, betul. Baik okey. Hari ni Mira kita sangat bertuah kerana dapat menjemput wakil dari industri yang bagi saya sangat kita katakan luar biasa jugalah orangnya kan. Dan sangat bertuah lah kita di Kampus Pagur dapat memanggil pengalaman yang luas kan dalam sektor oil and gas. Oil and gas ni memang satu sektor yang sangat kompleks, sangat kebanyakan high teknologi dan juga kebanyakan dia kompleks lah. Dia punya heavy engineering memang berada di oil and gas lah. Dia melibatkan banyak faktor keselamatan dan sebagainya. Saya dulu pun pernah berada sekejap di Samsung Heavy Industry yang mana buat prasarana oil and gas, construction in oil and gas. West Finger Pier kalau di Malaysia Marine Heavy Engineering tu saya lah engineer yang masa tu around 2009, 10 saya rasa pada tahun tu lah. Tapi memang sedikit je lah memang nak masuk pun kena pakai coverall, tak boleh pakai baju biasa, safety helmet, safety glass dan semualah. Hari ni saya pakai spek, kenapa? Minta maaf lah semua. Hari ni saya ada sakit mata, saya tak boleh lighting terlalu lama, so saya kena pakai sunglass lah. Okay, sedikit sebanyak lah Mira, macam mana Mira hari ni? Harapan Mira macam mana Mira? Kita punya talk hari ni. Kita warm up. Baik-baik saja. Baik okey Mira. Nanti kalau ada soalan daripada audience, kita kalau boleh nak talk ni two-way communication. Maksudnya pelajar-pelajar daripada politeknik boleh terus siapa saja terutama politeknik lah boleh terus bertanya, boleh tekan raise hand boleh tekan raise hand dan kita akan bagi ruang lah AJK tolong interrupt lah. Terima kasih kerjasama yang diberikan oleh Dr. Rosita daripada Politeknik saya harap lepas ni kita buat lagi betul alright. Okay, tanpa melengahkan masa saya jemput Nur Amira untuk memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Silakan. Seperti yang kita tahu, Encik Rosli bin Selamat is a chemical engineering specialist. Encik Rosli education background start from bachelor in chemical engineering from University Technology Malaysia. Next is master in business management from University Malaysia Pahang. Encik Rosli having more than 24 years solid experience in oil and gas. Operation business in 500 oil and gas global multinational fortune companies. So, Encik Rosli bagi tahu kita perkenalkan dia sikit je sebab nanti dia cerita background dia. So, kita boleh dengar daripada dia lah. Okay. Alright. Okay, tanpa melengahkan masa, boleh kita jemput speaker kita yang tidak asing lagi, Encik Rosli bin Selamat selaku penceramah kita. Alhamdulillah, apa khabar Encik Rosli di sana? Alhamdulillah baik, terima kasih. Sihat ke di sana? Alhamdulillah sihat walaupun kena lockdown, quarantine. Kena lockdown kan hari ni, hari pertama. Tak apa, kita ada di sini kan. Cuaca macam mana Encik Rosli di sana? Okey ke? Cuaca di Bangi ni cuaca mendung sikit pagi ni. Mendung sikit di Parit Raja hujan sekejap tadi. Saya dah risau kan, takut bandwidth internet ni tak berapa okey. Tapi alhamdulillah rezeki kita lah hari ni kan, bersama adik-adik, pelajar-pelajar, kakak-kakak daripada Politeknik kan bersama kita. Okey, tanpa melengahkan masa, silakan kan Encik Rosli. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, Ketua Jabatan Dr. Penang, Dr. Hafizal, Dr. Rosita, tim
team organizer dan pelajar-pelajar semua. Mungkin tak terlambat untuk saya ucap selamat hari raya, maaf saya batin. Betul, kita masih dalam Syawal lagi. Betul tu. Betul. Tahun ni Selamat tahun raya kedua, Matin. tahun ni tahun kedua kita berhari raya dalam keadaan PKP. Betul. Jadi semua tu kena stay safe lah. Betul. Sebab this COVID is real. Ya, Because minggu lepas saya baru kehilangan seorang, itu my ex-staff. Dia baru berumur 34 tahun. Meninggal di Terengganu kerana COVID. So this COVID is real. So kita kena stay safe. Okay, saya harap before I introduce myself, saya minta maaf jika line terganggu sebab biasalah ni sekarang ni musim lockdown. Kawasan saya ni congested. So kadang-kadang terputus, kadang-kadang internet tu dia up and down. So saya minta maaf kalau kita tak dengar ke atau kadang-kadang terus terputus. Lagi satu, I think saya harap program kita ni kita buat secara informal lah. Kan? It's a two-way communication. Any question, you can stop me, ask your question. InsyaAllah kalau boleh saya jawab dengan baik. Kalau tidak, saya akan follow up the question, then I can communicate one-to-one with the question yang kadang-kadang saya tak boleh jawab. Kita ni bukan tahu semua. Betul. Sometimes kita kena refer kan, especially benda sensitif. Okay, to introduce myself, okay, saya Rosli bin Slamat, 47 years old, half retired, separuh retired dah. Because last year I start half retired. Okay. Now I just banyak buat kerja-kerja NGO, and then running my business. Saya ada business sendiri, tapi saya tak full time, only 30% my time untuk that business. The rest is my partner yang running. Okay, I berasal daripada Palik Raja. Okay, sekolah I sekolah di Sekolah Menengah Tun Ismail. Then sambung ke sekolah teknik. Ini Cik Rosli, mungkin tak keterlaluan lah saya cakap sendiri pulang ke Gagang lah ni. Betul. Balik kan. Alhamdulillah berbalik balik kepada TSM. Terima kasih. Terima kasih banyak. So then I buat saya punya degree di UTM, Chemical Engineering. And then I buat sambung master. Saya ada ambil master di UPM in safety, ERP back in 2000. Then baru-baru ni saya sambung master sambung master di UPM, UMP pula on business management. Start my career, I work as a junior process engineer dekat Titan Petrochemical. Kalau you all tahu Titan Petrochemical dulu dekat Pasir Gudang. Pasir Gudang depan MMAC. Betul. Sekarang dia selalu buat bau kepada kawasan keliling lah tu Titan tu. Betul. Sekarang dia dah tukar kepada company baru, Taiwanese yang bought over di kilang. So I can't remember the real name sekarang. Itu Lofty Petrochemical. Itu I start 1996. I start my career at oil and gas. Then I joined Petronas in 97 sampai 2007. I continue my career ke Qatar. Then after that I being offered to join Murphy Oil, US-based company, but the operation Asia Pacific dekat Malaysia.
After Murphy Oil, I joined Shell. Shell offered me to develop Gemusut for 2 years. After Gemusut, when I joined Mubadala Petroleum, because my ex-boss daripada Maersk Oil dulu, dia join Mubadala Petroleum Abu Dhabi. So he contacted, dia cari saya, dia contacted me to join him back to develop one big to field dekat Sarawak. So untuk produce 650 million scf gas, 1.8 billion project emission. So after 5 years, I dah nak retire, so I take a break after Haji 2018. Then my friend dekat Petronas panggil balik minta tolong ada sikit development di Ketih. So I macam sirih pulang gegar join balik Petronas for 2 years dekat Ketih as a process specialist. Then last year I decided to retire. So fokus pada family. Hello? Boleh dengar? Okay, saya rasa masalah teknikal je tu. Sekarang okay. Biasalah, new norm lah. Then banyak fokus pada family dan running sedikit bisnes lah. Dan ada 2-3 company, dan ada construction company, ada oil and gas company with my partners. Dan I banyak buat NGO, saya banyak buat NGO, involved dengan NGO macam proses program Umatik Malaysia. Saya juga fellow penasihat kepada Majlis Belia Malaysia. Okay, also one of the advisor to some agency, government agency. Saya tak boleh nak declare sensitif. Kat mana? I think that is my background. Again, I 47 years. I achieve my target. Before 50, I can retire myself financially free. So hopefully my sharing nanti can give something take away kepada pelajar-pelajar semua. Betul. Okay. So serba sedikit saya punya background lah. Saya simpulkan sangat impressed lah dengan background kan. Boleh lompat-lompat company. Kita hari ni nak minta kerja pun susah. Tapi Cik Selamat boleh pergi sana, pergi sini. Pasti ada apa orang panggil kualiti yang ada yang boleh share nanti kan dengan kita anak pelajar kan. InsyaAllah. Cik Selamat. Tapi yang paling saya tak boleh lupa dalam saya nak sharingnya, saya tak boleh nak lupa dalam sejarah karier saya apabila when I was being offered from Mubadala to Shell, from Shell to Mubadala, from from Murphy Oil to Shell, sorry, from Murphy Oil to Shell, Murphy Oil to Shell. Masa tu I dekat Murphy I tengah at peak jugalah kerja. Okay. So Shell offered me twice because the first one I turned down. Masa tu minyak tengah spike. Harga minyak tengah tinggi. $100, $110 per barrel. So punyalah dia this guy minta I join dia punya group. Shell offered Shell dah macam pemain bola dah. Shell offer signing bonus serupa Aramco. Dekat macam Aramco, Saudi Arabian company kan. Kalau nak offer dia betul nak, last time dia bagi signing bonus. Once you accept the offer letter, you dapat bonus. Wah, 100,000, 150,000. Yes, advance. It is true. It happened before. Oh. It happened macam pemain bola.
Oh. Dia big company lah macam Shell, Aramco, Etno. They are giving a signing bonus. If you are really good, when they evaluate you dalam interview, dia kata dia pursue. Macam nak beli Ronaldo lah dulu. At one time it happened. Okay, Amira boleh tak tolong share the slide? Amira, tolong. Alright. Okay. Okay, this is I think it's the journey of my sharing today, overview. I will touch a little bit pasal where you are here sekarang dekat university, and then journey share journey macam untuk sharing masuk ke real industry. Okay, betul. Maaf suara sih. Boleh dengar. Sorry, dia suara jadi serak pula. Minta maaf. Okay. Okay, saya rasa saya ni jadi macam ini sebab saya berfikir untuk bercakap di dalam bahasa Malaysia. Sebab kita ada student daripada Politeknik kan. So saya minta maaf banyak, kadang-kadang tercampur dengan bahasa Inggeris tu, saya minta maaf yang tentu. Saya otak ni berjalan nak cakap, saya kalau boleh nak bagi saya punya sharing ni dalam bahasa Malaysia supaya semua orang faham. Alhamdulillah. So ini overall inilah overall gambaran sharing saya pada hari ini. Start daripada di universiti mungkin tahun 2 tahun terakhir kita berada di universiti, dan saya akan sharing macam mana kita nak masuk ke dunia sebenar. Okay, mula-mula untuk masuk ke dunia pekerjaan, dan bila ada di dalam pekerjaan, dan perjalanan career, perjalanan pekerjaan tu sehinggalah menjadi seorang yang berjaya. Betul. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh stop saya. Okay. Okay, sekarang ni pelajar-pelajar berada di universiti kan. Ada yang tahun 3, ada yang tahun 3 dan tahun 4. I think saya rasa sekarang ni program semua dah 4 tahun kan, tak ada degree 5 tahun. Kebanyakan dia 4. Kan 4 tahun. Kebanyakan dia 4. Anak saya pun dia 4 tahun. Dulu kami semua 5 tahun, tak termasuk matrik. Kan. So yang politeknik pun saya difahamkan berada di mana tahun 3, tahun akhir. Okey. Untuk pelajar-pelajar, sebelum saya terlupa kan, untuk pelajar-pelajar politeknik ni, saya punya nasihat satu, kita ni kalau untuk berjaya kita kena sabar. Kita ni kalau tak mampu untuk berlari 100 meter dalam 10 saat, kita lari dalam 1 minit pun tak apa, jadi kita sampai ke penghujung. Bagus tu analogi. Kan, kalau kita nak dapatkan degree, kita tak boleh tamat 4 tahun kan, 6 tahun pun tak apa,
Yang penting kita dapat degree di penghujung tu. Kan, kalau nak jadi doktor, kita tak mampu untuk buat macam pelajar-pelajar lain kan, yang superstar kan, dia masuk universiti secara berlari 9A, 8A kan. Kita cuma 2A, 3A. Kita jangan rasa rendah diri. Kita jangan rasa rendah diri, kena yakin pada diri kita sendiri dan usaha. Ambil masa tak apa, yang penting di penghujungnya. Itu nasihat saya kepada pelajar-pelajar politeknik. Ya, kan, tekadkan. So, untuk pelajar-pelajar yang berada di universiti yang tahun 3, tahun 4, tahun akhir ni kan, saya punya sharing sebab daripada industri ni, dalam pengalaman saya selama lebih 24 ke 25 tahun ni kan, saya banyak hire engineer-engineer baru kan, dan kebanyakannya engineer-engineer baru ni bila dia kurang kurang fundamental ataupun kurang asas dalam subject matter dia punya degree ni, agak payah untuk survive nanti di dalam dunia pekerjaan. Kena struggle sikit lah berbanding kepada mereka-mereka yang kuat asas dia, fundamental dia dalam subjek. Kalau civil engineering ni, civil engineering ni macam mechanic structure, material strength, structure steel, speed design, concrete design kan, fluid mechanic kan. You kena tumpukan kepada subjek-subjek ni kan. Jadi yang penting you faham, you understand the fundamental kan. Macam mana kegunaan kalau equation ni ke equation tu kan. You faham the fundamental. Sebab bila bekerja nanti tak hanya 20% saja yang kita belajar di universiti ni pakai. 20% itulah subjek-subjek asas yang akan digunakan semasa di dunia pekerjaan. Untuk pelajar-pelajar yang tahun akhir juga sekarang ni, pada saya dah anda semua dah boleh start lah polish ataupun enhance ataupun you punya communication skill, especially communication dalam English. Sebab kebanyakan bukan semua, tapi ada kebanyakan kita punya local talent ni dia ada masalah communication sikit, especially public speaking. So banyak dalam interview yang saya attend, yang saya organize, itu adalah satu yang perlu diperbaiki. Universiti macam mana kita nak enhance student dia communication dia jadi lebih baik. Dan pelajar-pelajar juga yang tahun akhir ni kena bolehlah start kebanyakan membaca, especially journal, technical reading kan, aware kepada new teknologi, you punya bidang kan. Sekarang ni it's very challenging kan. So you masuk, at least bila masuk interview nanti, when we talk about new technology ni, it's a two-way communication. You can give your idea semua kan. Itu akan menarik lagi minat interviewer untuk understand you lebih kan. Dan sekarang ni you boleh start kembangkan network lah kan. Macam ni, session ni pada saya is satu networking session, doktor. Betul? Ya, betul. So bila ada ni, just keep in touch. Mungkin keep in touch dengan perkembangan dengan bertambahnya kawan ni, banyak peluang
Betul. So itu antara nasihat saya, sharing saya yang saya boleh bagi semasa di universiti. Tapi kalau lepas ni, universiti adalah dia punya jambatan, dia punya bridge untuk menuju ke alam pekerjaan. Okey, tetapi sebelum masuk ke alam pekerjaan, dia ada state gauge, kan? Dia ada state gauge. State gauge ni yang penting untuk you select pekerjaan apa yang you minat, kan? Kadang-kadang tak semestinya kita minat kita dapat kerja tu, kan? Kan doktor? Betul. Setuju sangat. So state gauge ni dia amat penting untuk untuk masuk ke industri lah. So saya boleh sharing a few tip, kan, berdasarkan pengalaman saya sebagai interviewer dan sebagai panel pemilih engineer baru. Masa saya di share dengan Petronas, kan, saya bolehlah share tip-tip untuk kamu semua. I think this one ni kena take note lah, kan. So biasanya macam kalau company-company besar ni macam Petronas ke Shell ke even Mubadala, kita interview, kita select ni memang ada kriteria untuk result doktor, kan. Betul. Result CPA, GPA itu memang ada kriteria. If I'm not mistaken 3.5 and above baru dia bagi borang. Dekat borang stated yang tu, kan. Tu yang macam tengok wah, macam mana nak minta, kan, kalau bawah 35, kan. Tapi saya tak pastilah nowadays macam mana. Cik Rosli, okey ke 3.0, kan? Dia ada itu yang fresh graduate 3.5 itu memang dia punya regulation, itu memang sudah regulation dia kriteria, kan. Tapi betul. jangan bimbang untuk pelajar-pelajar yang di bawah 3.5, kan. Anda still berpeluang untuk masuk ke company besar ni. Tetapi you jalan lambatlah sikit. Macam saya cakap tadi, kalau kita tak boleh nak lari 100 meter 10 saat doktor, kita lari 20 saat. 20 saat. Okay. So, you kena kerja di tempat lain dulu 2 tahun, 3 tahun, enhance experience dan apply balik. Mohon balik kepada di company besar. Itu cara, salah satu cara untuk dapat masuk. Saya suka strategi itu. So okay, tapi sebelum saya terlupa, kan, because pandemic ni I think ini point yang penting. Sekarang ni kita berhadapan dengan pandemik, dengan tu industri kita pun market ekonomi jatuh, banyak company release pekerja, kan, bagi VSP lah, volunteer separation package ni, kan, berlaku retrenchment, betul. Dia cakap retrenchment ni agak kasar doktor. Biasanya kita cakap separation package. Padahal compensation bagi sebulan gaji, 3 bulan gaji je. That's why dalam company, to be a leader in the company, you have to be hati kering. Kita kena hati kering, kan. Kalau kita tak hati kering, payah nak bagi, nak keluarkan staff kita pun sebersalah nak bagi surat. Betul. Okey, balik kepada poin saya tadi. Sekarang ni ramai pekerja yang berpengalaman banyak kena retrench, banyak. So 2 tahun 3 tahun lagi ekonomi akan pick up. There's always the cycle. Ekonomi akan pick up. Bila ekonomi akan pick up, graduan baru ni keluar, dia akan compete dengan yang berpengalaman ni, yang pengalaman 3 tahun, 5 tahun. Kebanyakan yang 3 tahun, 5 tahun ni, kan, akan compete dengan fresh graduate ni. Betul. Jadi saya punya cadangan kepada pelajar-pelajar yang berkemampuan dan punya tekad, you sambung master, kan. You sambung master. Kalau you ada degree in engineering, you sambung master, tak semestinya
engineering punya master, you sambung MBA ke business management, dia akan menjadi lebih value to the company. Tengok you punya resume, kan, you ada technical, then you ada commercial, you ada background money, because the end of the day is dollar and cent nak running the company kan. Betul. So bila you ada master ni, at least you dah level up you punya taraf lebih kurang kepada yang berpengalaman ni kan. Anyhow yang berpengalaman ni pun sekarang ni degree dah common, doktor. Betul. Yang ada degree dah common. So in competitive world ni, dalam kita kena ada satu extra wow factor. Apa kita punya wow factor untuk menarik minat kepada employer kan, kepada syarikat-syarikat besar. So kita kena be kreatif sikit lah untuk create kita punya wow factor. So tadi saya bagi contoh, kalau ada tekad, ada kemampuan, sambung master dalam keadaan pandemik ni. Lagi senang, kelas online je, betul? Betul, online. Kelas online. Okey ke? Saya punya suara ni. Saya rasa masih ada serak lagi. Very clear. Okay, good. Okey, kita sambung kepada stage gates tadi. Okay. Dalam company besar ni, interview biasanya ada 2 session. Satu session kita panggil berkumpulan, dan satu lagi session one to one. Dia itu kebanyakan company practice macam tu lah. Kalau dia punya requirement tak banyak, dia akan just one to one lah. So bila anda berpeluang dalam menghadiri interview semasa berkumpulan ni kan, bila kita panggil interview secara berkumpulan ni, kita nak select, nak shortlist mana yang kita nak panggil untuk one to one. So antara kriteria yang kita biasa select dalam interview berkumpulan ni, kita nak tengok graduan tu, student tu aktif. So dia aktif. Whatever kita post, kita share discuss isu kan, isu semasa ni kan, dia aktif dalam memberikan pandangan, memberikan idea. So aktif dan confident dalam komunikasi itu. Itu kriteria penting yang kita akan bagi mark lah. Okay. So dan kalau untuk interview bila macam saya as interviewer, doktor kita student kan, interview, so I bagi satu senario kata macam mana you as a leader nak handle pandemik ni kan. So you kena think big, you kena ada helicopter view, berfikiran luas, nak jawab soalan itu. Itu is a higher mark you boleh dapat. Okay. Think big. So macamnya pandemik ni kan, macam mana kalau contoh, kalau you sebagai menteri, macam mana you nak handle? So you bolehlah jawab, okay, apa ni, you akan create satu emergency team, so satu media team, nampak, media team, satu technical team untuk analisis. Okay. So maksudnya kena konklusif lah, semua cover semua kan? Yeah, you have to be think big. So bila as interviewer ni, kita punya apa ni rating. So bila kita jumpa student ataupun graduan yang macam ni kan, kita akan lebih fokus sebab dia punya talent tu boleh menjadi at least CEO of the company. CEO of the company. Sebab dia ada high view. Dia ada value untuk helicopter view, untuk melihat suatu masalah tu secara menyeluruh. Okey.
dalam interview juga ni lagi satu tip yang biasa kita jumpa. Kebanyakan ni student dia fail lah. Kebanyakan student dia fail lah. How intelligent and brilliant you dalam technical, kan you boleh jawab I punya ni, tapi kadang-kadang dia fail dekat emosi. So means dalam interview ni you kena very calm, kan, tenang. So kita provoke macam mana pun you tenang saja. Memang kita punya kriteria tu kita ada untuk provokasi. Kita akan provoke you. Tidak tengok sampai you marah. Tapi you tak marah-marah juga. Itu one of the kriteria yang kita cari lah. Kan? So kita tak nak ambil pekerja yang panas baran masuk dalam tim kita. Serupa juga kan dalam masyarakat kan. Betul. So kita akan try provoke you. Bila you pergi interview, duk provoke you, duk cocok you sana sini kan, bagi you marah pun. Kan kadang-kadang orang tak tahu dia marah, dia sampai tepuk meja. I pernah kena. I pernah kerja, dia tepuk meja. Tapi environment construction memang macam tu je Rosli. Memang ganas. Betul. Buku ni file entak tu biasa. Biasa betul. Kan. Dia memang betul. Doktor dah masuk saya apa ni dia Doktor Cloud, I punya ping dia ping my Cloud. Dia tu dia bagi the point yang saya nak cakap. Itu message yang saya nak bagi tahu. Sebab dalam dunia construction ni, untuk menjadi leader, you engineer, you as a leader lah kan. Pada saya you ketua engineer, sebab ada assistant engineer, ada pekerja bawahan ni kan. So kena resilient kan, kena tahan. Resilient, you have to be resilient kan. Pada provoke, because level of thinking, bila dalam dunia construction ni doktor, level of thinking dia different. Kita ada SPM level of thinking, kita ada general worker ni kan. Betul. So dia punya provokasi tu different. Betul. So kalau itu antara kriteria yang kita nak tengok untuk maintain, to have a good team dalam kita punya organisation. Bercakap apa nak maintain ni Encik Rosli. Dulu masa saya dengan Samsung kan, pagi-pagi kita orang ada safety talk kan. Dia cakap kat label dekat general punya worker ni, I don't want you to say alamak. Dia cakap macam tu Encik Rosli. Sebab bangla ni buat-buat saya salah, alamak kan. Hari-hari di remind, memang remind yang tu. I don't want you to say alamak. Maksudnya jangan buat salah lah. Pagi-pagi tu memang ada safety talk lah kan. Memang dia remind hari-hari. Memang safety ni memang memang macam tu. Betul. Very stringent safety because it higher price. Kan? Itu antara SOP dan prosedur yang kita kena follow doktor. Itu memang kita kena follow. Sebab anything happen, apa juga berlaku kan, di kemudian hari kan, kalau ada kebakaran ke kematian, insurans akan bayar ni. Sebab kita insure kita punya projek, kita insure kita macam juga kita insure kita punya rumah, kita insure punya kereta kan. So kita kena jaga every procedure tu supaya tak ada loophole untuk insurans tak nak bayar. Biasalah kan, bila insurans ni bila time nak bayar, dia akan very stringent, dia akan korek sana korek sini, check itu ni kan. That's why oil and gas ni dia high risk, high cost kan. Betul, high pay juga. Itu adalah salah satu cabaran bila berada dalam dunia minyak dan gas ni kan. Betul. So kita balik pada tip saya tadi, saya ada bagi a few tip kan. Untuk jadi dekat emosi tenang kan. Emosi tenang kan. So sabar. Pelajar-pelajar saya nasihatkan juga buat homework before you pergi any interview lah. So you buat homework of that company. You buat kerja rumah, you study
company tu macam mana kan. So bila you dah study, bila kita tanya you ada apa-apa question, you ask question. You punya soalan tu kalau boleh soalan yang menggambarkan you memang nak kerja di company tu dan you nak grow, you nak berjaya bersama dengan company kan. Macam boleh tanyalah what is the company next 5 years or 10 years plan kan. Wow. So bila you tanya tu, then interviewer dia akan bertanggungjawab menjawab. Kita ada plan gini kan. Plan untuk expand ini. Bila dia jawab tu, you try think, position yourself kan, seolah-olah awak sudah berada di dalam company tu, dan try relate macam mana you nak grow, macam mana you boleh contribute, and you make a two-way communication, make it jovial punya communication. Dia akan menarik minat lagi kepada interview. Believe me. Betul. Cik Rosli, kita rasanya bagi peluang kejap kan, two-way communication kepada pelajar kita daripada poli ke, ada siapa tak yang nak cakap? Yang nak tanya? AJK boleh spotlight boleh buka video ke kan, siapa yang nak tanya pelajar kita daripada Politeknik Tuanku Sultanabaya, ada apa-apa soalan tak? Ada tak? Ini question, jangan malu, kita ni betul. Sharing santai. Betul. Sharing santai. Sebab saya kadang-kadang buat sharing bersama kawan-kawan di majlis dia tu, sharing santai je. Kan, di kedai ada kopi. Ada tak? Dan Nur Amira tolong check dekat chat box ke, kat Facebook ke, kalau ada ada apa-apa chat kita raise up lah. Kalau tak ada kita teruskan Cik Rosli. Kalau ada Amira beritahu Okay, last tip mungkin saya boleh sharing untuk you datang interview tu, make sure you prepare yourself, you ada confident dengan, you have a strong understanding you punya asas of you punya degree lah kan. Kalau civil ni macam saya cakap tadi tu, field design ke structure design, at least basic tu dekat fingertip. So biasanya interviewer ni dia akan tanya benda-benda senang dulu. Bila benda senang dulu, basic understanding ni tanya senang, you lepas dan dia dah tak banyak tanya dah. Macam saya tak banyak tanya. Kalau saya interview student ni kan, saya tanya thermodynamic law, first law, second law, dia boleh jawab. Dia tanya fluid mechanics, what the function untuk pump atau compressor kan. And then I tanya, then I sentuh sikit fluid mechanics kan. Fluid mechanics ni dia velocity kan, density tu kan. Dia boleh jawab, okay. Dia boleh jawab, maknanya dia ada understanding, dia punya tu okay lah kan. So, kita terus jump kepada question yang I dah share tadi. Kita pun nak shortcut juga, banyak masa kan, banyak student juga kita, banyak candidate juga kita nak interview. Because kadang-kadang tu kita terima sampai beratus application, nak shortlist kepada 50 dia punya resume, shortlist kepada 10 shortlist kepada 5. At the end of the day nak hire seorang dua je. Betul. So kita memang kena nak tengok the wow factor tu, Kalau you punya wow factor tu kan, this guy very calm kan, very calm, you punya ada kriteria sebagai leader, you punya cara berfikir tu you ada sense of helicopter view kan, kita melihat sesuatu tu melihat secara menyeluruh. Itu tak banyak saya jumpa. Ada jumpa, memang kita highly recommend tu hire lah. Sebab
senior ni lama-lama dia orang akan retire. So you all yang baru-baru ni, anda semua sebagai student ni yang akan penyambung besok, ada yang jadi teknokrat, birokrat, ada yang jadi menteri dalam ini semua ni. Betul doktor, kita tak tahu ni dia orang punya rezeki masing-masing ni. Betul? Ada question tak? Ini ada macam chat ni. Chat ni ada. Ada tak? Nur Amira, kalau ada beritahu. Tak ada. Tu tadi dia tanya attendance. Alright. Okay. Nanti kalau ada saya bagi tahu, okey? Okay, itu serba doktor itu serba sedikit saya punya sharing kan. Dekat stage gate tip ni before you masuk ke real world kan. Kira lah you masuk ke industri oil and gas ke, you masuk ke R&D sektor ke, you masuk education sector ke, even government agency ke kan. I think kebanyakan ataupun some of the criteria tu sama kan, big company macam TNB, Telekom, benda-benda macam ni yang mereka tengok. Okay, so ni apabila kamu dah masuk ke dunia industri ni kan, dunia industri ni dah start kerja kan, so saya punya recommend, saya punya tip takeaway tu, kalau boleh you prepare lah you punya your own roadmap ataupun you punya your own career journey kan. Planning is always planning kan. Apa-apa kita nak buat, kita kena ada plan. So kita buat berdasarkan planning tu, insyaAllah dia akan lebih sistematik lagi kan. So benda-benda yang kita buat ni lah kan untuk berjaya. So katalah you punya goal, I nak retire umur 50. Mungkin you boleh dapat you kerja keras, you follow you punya own roadmap ni kan. InsyaAllah maybe you boleh retire umur 50. Mungkin boleh retire umur lebih awal macam saya 47, 46. Betul. Saya ada pernah sembang dengan orang kerja kerajaan, swasta dan juga orang yang buat bisnes kan. Saya dapat satu konklusi lah. Selalunya kita bercakap kerajaan ni bila nak pencen kan. Kalau swasta plan nak retire awal kan, macam Encik Rosli cakap. Tapi kalau bisnes ni diorang sembang seminit berapa dia punya income. Kan, selalu saya dengar wah sampai kira seminit setahun tu pendapatan dia bagi dengan minit pula, income dia berapa pula kan. KPI dia lah kan. So very interesting lah. Untuk swasta ni rupanya dia target kalau boleh nak lebih awal lagi, tak nak 60, tak nak 58, tak nak 55 lah. 55 ni orang kata dia punya threshold kan, dah keluar ke BSP kan. Betul. Bagus lah, very interesting lah. So maybe I boleh share tip-tip saya punya. I have my own roadmap kan. Saya punya target untuk saya punya target untuk retire tu memang saya target umur 50. Umur 50. 5 tahun lebih awal. Tapi I achieve my target 4 years before. Wow. 4 years before. Okay. So itulah orang selalu tanya saya macam mana nak apa betul nak jadi kaya. Saya senang aja, betul nak jadi kaya. Kan? Kita nak kaya, kita kena berdamping kepada yang maha kaya, pada yang muslim lah. Masya-Allah. So usaha dan berdamping lah pada maha kaya. Usaha tu jangan lupa. So okay, back to the roadmap. So saya memang cadangkan kepada anda semua, bila you masuk kerja, you start prepare you punya roadmap, you punya journey. Okay, 5-10 years kan, 5-10 years apa you nak jadi, you punya achievement, you nak achieve apa in 5 years, in 10 years. Then every 10 years you review balik kan, you punya roadmap
kan. Macam then saya review balik the second time of I review balik saya punya roadmap. Saya tukar saya punya motto saya, don't work for money, let the money work for you, let the money work for you. Okay. Kan, so try to achieve that target. Kan, so bila kita dah kerja 10 tahun, 12 tahun, saving ada kan, so try diversify, buat investment sana, investment sini, let the money that you have is working for you. So sampai satu masa nanti you akan achieve, kita akan dapat capai kita punya target. You will not work for the money anymore. The money is work for you. Kan? Okay. Faham. So dalam you plan, dalam you berangka you punya, dalam berangka kita pun roadmap ni kan, biasanya kalau dalam industri ni dia ada dua pilihan ni kita nak pergi. Satu technical ladder, technical ladder, technical, satu lagi managerial ladder kan. So after 2 or 3 years you bekerja, you akan pasti you akan rasa you nak pergi kat mana, belah mana you nak pergi kan. You punya kekuatan di mana kan. You punya kekuatan, kalau you punya kekuatan di technical, go firm your roadmap tu, pergi ke technical ladder sampai the highest you boleh achieve kan. Sampai the highest you boleh achieve, specialist ke ataupun doktor ke kan. Doktor kan, but you are industry with doctorate kan. Kalau you rasa you nak you punya kekuatan, you strong, you ada leadership punya kriteria, go to your manager ladder, because setiap tahun kita dalam bekerja ni, every year kita akan ada review, appraisal review dengan bos. Betul? I think UTHM pun ada kan? Betul ada. So tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 3 kali cukup. 3 kali feedback daripada company, daripada you punya bos, you boleh judge, you boleh gauge you kat mana you nak pergi. Technical ladder, manager ladder kan. So ataupun that's the time you nak switch career. Macam you tak boleh duduk di industri ni. Okay, maximum is 3 years. Tidak you rugi masa untuk switch career. Saya rasa student-student ni dia faham apa itu roadmap tu jenis kan. Sebab tak ada soalan ni, saya risau. Ada 2 soalan ni, Mira kan? Ada. Silakan Mira. Soalan pertama, dalam bidang oil and gas, bidang atau bahagian apa yang paling banyak menawarkan peluang pekerjaan? Soalan kedua, pada pendapat Tuan, berkenaan hand-on skill atau practical skill versus cognitive skill, mana yang lebih diperlukan oleh industri oil and gas? Okay, untuk terima kasih pada soalan. Itu soalan yang bagus. Nampak student doktor ni dia sensitif kepada sekeliling. Soalan satu ni. Dalam oil and gas ni, bahagian mana yang paling banyak menawarkan pekerjaan? Dia pada saya dia sama banyak. Dan bergantung kepada keperluan yang immediate. Tetapi yang common kita cari ni, kalau dalam construction ni, civil engineer, civil dengan mechanical lah. Civil mechanical. So then but especially mechanical lah. Hello?
Macam ada echo. Macam ada. Tapi dah okey dah ni. Bukan soalan. Boleh. Okey dah ni, okey dah. Tadi ada teknikal sikit masalah. Okey. So especially mechanical lah. Mechanical banyak dia luas kan. Tapi jangan risau, civil engineering banyak dalam oil and gas dia banyak peluang. Okey. You boleh jadi inspektor kan. Inspektor ni okey. Inspektor ni doktor faham apa inspektor? Saya dulu attach jadi koordinator. Saya kena coordinate semua benda lah kan. Bagi task juga saya, orang bawah saya tu saya kena make sure projek tu jalan dengan bagus lah kan. Inspektor ni yang buat NDT tu ke? Yang buat apa-apa test ke? Kan? Yang apa, satu lagi saya ada perasan, kalau ni yang soalan nombor 2 lah, kalau hands on tu yang menyelam sampai welding dalam apa? Dalam laut. Itu pun bayaran dia apa? Kan? Betul. Kan? Itu hands on tau, tu bukan kognitif lah, tu hands on. High risk. Macam saya cakap tadi kan, 20% saja yang you punya, maximum 20% apa yang you belajar. The rest is on job. Tapi untuk you to be strong, you nak jadi superstar ni, superstar tu di company ni kan. Kan, orang company you sayang tu, you terror ni kan. That 20% lah yang akan bantu you jadi superstar. Kan, bila company dia macam suruh review tu, big minimum supervision. You strong fundamental dekat steel design kan, macam platform design pantai minyak ke, ataupun dekat kilang-kilang yang apa, steel structure, foundation semua kan. You terror technical kan. Lagilah bos sayang. Sebab bos dia dah banyak fokus kepada management kan, technical dia dah kurang. So, bila you ada strong fundamental, you boleh advise, you boleh pick up mana silap tu sendiri kan. Jadi superstar lah nanti. That's why I cakap that 20% of you punya asas tu akan bantu you jadi superstar with the right attitude. Dalam kerja ni kita tak boleh bengkel, kita kena humble, always humble. Kan? Betul. Team player, kan? Always try want to learn something new. Kan? Bila you want to learn something new, you become a multi-skill. Bila you ada multi-skill kan, tak kan macam you background civil engineering. Then bila kerja you exposed to disiplin lain macam mechanical, electrical kan. Bila you boleh kuasai mechanical, electrical, kita panggil multi-skill. Lagi you punya value tu tinggi kan. Bila value you tinggi, you boleh, you cepatlah you punya gaji tu naik ke grade, cepat naik grade lah. Tapi kadang-kadang you terror macam mana pun, tapi attitude you kurang, dia tak balance juga doktor. Ada drawback. Ada drawback. So biasanya dalam appraisal tu, dalam review tahunan, kita akan bagi tahu lah kat mana you kena improve. Tapi memang oil and gas ni pressure duduk dalam tu kan. Sangat pressure kan. Macam dari segi pakaian pun bagi saya dah pressure dah kan. Kalau kita nak buang air ke apa, kena buang semua kan. Dia sebab dia tak boleh nak buang separuh kan. Betul. Saya rasa macam aduh kan, agak pressure. Itu pressure dekat tempat kerja, kau rasa dengan pressure management lain sebab management lagi lah kan. Sebab tu time is money. Sebab tu kita kena follow all the schedule. So dalam construction ni kan, macam saya punya slide ni, kita triangle ni kan, time, cost dengan schedule ni adalah fokus utama construction. I think dalam subjek pun ada mention tadi kan. Betul.
Tapi berbalik kepada soalan tadi tu, Cik Rosli, soalan yang yang pertama maksudnya yang paling banyak tu kalau lepasan degree saya rasa jadi koordinator kot kan. Dia akan diberi satu task, jaga ni part ni kan. Jaga ni dia koordinator. Sebenarnya masa saya masuk dekat Samsung tu sebenarnya kerja tu dah ada dah, work frame dia semua, framework semua dah ada. So saya cuma nak delegate kan, pastikan berjalan dengan lancar je. Jadi saya masa tu saya menkon lah kepada Petronas kan, Indonesia. Dan saya pun ada subkon yang lain lah. So saya kena linkkan antara konsultan dengan menkon kan, buat supaya dia berjalan. Jadi tanggungjawab atas saya lah. Sebab tu meeting setiap hari Rabu kan. Cik Rosli masih hari Rabu ke meeting? Kalau Petronas ni hari Rabu memang kena hentam lah kan. Hari Rabu tu memang asyik kena hentam je kan. Dia ada sebab hari Rabu. Hari Rabu meeting sebab weekly nak dapat info daripada nak dapat info daripada ni. Dan hari Khamis kita kena prepare report. Hari Jumaat kita kena submit report kita pula. Okay. The next following week kita pula yang kena bantai. Kita pula yang kena ni. Tapi pengalaman lah Josie kan, kita fresh graduate, gaji besar masuk tapi orang tak tahu kerja dalam macam mana. Betul. Pengalaman bagi saya sangat-sangat, saya rasa macam construction ni sangat wow. Macam ni ke, luar nampak gaji besar tapi dalam tu terbakar Cik Rosli kan. Tapi pada saya pasal remuneration ni kan, package gaji ni masih tak balance lagi dengan kita punya inflation kan. Walaupun oil and gas macam big company dia bagi gaji besar, Petronas, Shell, ExxonMobil, I think the fresh graduate we all start dengan 5,000. Betul? 5,000 betul? 2011. Compare dengan industri lain kan, industri lain 2,500 still ada, 3,000 pun ada. Betul. Back to year 2000, that fresh graduate pun gaji 2020, first RM2,020 itu first gaji fresh graduate kan. Compare dengan 15 tahun, 20 tahun, dia beza tak banyak. So I think itulah ada setback sikit lah. Tapi tak apa, sebab gaji ni dia punya rezeki ni kan, dia datang dengan dia punya usaha lah kan. Dia usaha lebih kan, insyaAllah dia akan naik by time lah kan. Kadang-kadang tidak disangka-sangka pun rezeki ni kan, tiba-tiba dapat macam tu lah. Especially you memang utamakan you punya ibu bapa lah kan. You jaga ibu bapa kan, you jaga ibu bapa, tak kira kita ni what religion kita pegang. Orang tua is always priority kan. So insyaAllah you akan lebih berjaya. Untuk soalan yang kedua tu, hands-on skill, practical skill tu, okay. Memang of course yang kejadi keutamaan ni is experience hands-on skill lah. Bila you ada experience hands-on skill ni disupport dengan you punya asas yang kuat dalam technical ni, akan jadi lebih cemerlang dalam bekerja. No doubt about that. Betul? No doubt about that. Betul? So you kena ada dua ni. You ada asas, you dah ada asas yang kukuh, fundamental you kuat, dan by time kan, you kerja with time, experience come in kan, you rajin belajar benda baru, insyaAllah you boleh jadi superstar. I suka panggil superstar because dekat superstar ni dia punya appraisal, dia every year grade dia tinggi-tinggi kan. Bila dia mencapai grade tinggi ni, dia bonus dia tinggi. Ada bonus 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan bonus pun ada. Ada lagi soalan ke Mira? Nur Amira? Ada. Before saya continue. Soalan yang ketiga
daripada Hasif Nasir. Apa pandangan Tuan? Adakah lebih baik untuk tukar-tukar atau loncat kerja atau stay dalam satu company? Soalan yang keempat, boleh Tuan speaker kongsikan gaji yang diterima dari mula kerja sampai sekarang? Tu Dr. Rosita yang tanya. Soalan yang dari banyak pula. Satu-satu. Jawab dua tu dulu kot. Okey, satu-satu. Okey. Soalan yang tadi tu mana? Lompat-lompat tu kan? Stay atau lompat-lompat? Okey, kejap. Sebelum Cik Rosi jawab saya nak moderate sikit. Okey. Ramai kawan-kawan saya yang kejar gaji. Lepas 2 tahun, dia lompat company, dia naik gaji. Lepas 2 tahun, 3 tahun dia lompat company, dia naik gaji. Lepas 2-3 tahun dia lompat. Adakah itu bagus untuk company atau bagus untuk diri? Saya rasa yang ni kot soalan dia kan? Betul. Okey, silakan Cik Rosi. Okey, dia macam ni. Lompat-lompat ni ada bagus, ada tak bagus. The end of the day, mana yang lebih banyak bagusnya? So kebiasaannya orang yang lompat-lompat lompat-lompat company ni kan, dia bukan fokus kepada career. Dia hanya dia ada target sendiri. So dia punya fokus basically, I cakap terus terang lah, duit, money. Dia fokus on money. Because you lompat, memang you akan cepat dapat gaji different gap of gaji tu banyak. Tapi you tak ada future dalam career kan. You tak ada future dalam career. Untuk jadi betul CEO ke, untuk jadi GM ke, you tak ada. Sebab kadang-kadang kita nak hire ni untuk long term ni, kita tengok dia ni lompat-lompat ni, kadang kalau kita tengah bagi dia big task kan, dia lompat, susah juga kan. Betul. So kebiasaannya kawan-kawan saya yang suka lompat-lompat ni, dia ada dia punya target sendiri. So dia lompat-lompat, dia collect money because dia nak ada dia punya own company sendiri. So hasil daripada saving dia kan, gaji yang banyak tu dia boleh saving, dia nak buka jadi company sendiri. So you become a CEO juga, tapi your own company lah. But you payah nak jadi CEO kepada multinational GLC company. Kalau ada tu very rare, dan must be you punya cable tu apa tu? Fiber optic punya kabel. Betul. So pada saya, kalau you punya target, you punya roadmap, one day I want to be at least vice president kan. So you jangan banyak loncat company. 7 years, 10 years is the right time. First 7-10 years tu is the right time you nak berhijrah kan. Okey, faham. Macam saya, memang saya tak ada cita-cita untuk jadi CEO dalam company. So after 10 years tu, saya keluar Petronas tu, memang saya revise I punya goal. I do not want to work for money. I try to achieve that the money work for me. That's why tu I dapat share pergi ke Mubadalah. Kalau I nak jadi CEO ke, I nak jadi vice president ke, make sure I stay Petronas sampai hari ni. I tak move kepada Middle East, I tak pergi ke Shell. Sebab bila you revise you punya journey, you punya goal tu, dia akan boleh berubah lah kalau you tak nak jadi CEO. Ini nak jawab ke tak ni, Doktor? Soalan keempat ni. Tuan speaker kongsi gaji diterima. Jadi saya kena ulang balik kepada speaker lah. Nanti semua nak jadi inspirasi. Okey lah. I start
my first salary is 1,800. Okay. 1,800. That is back 96-97. 1,800. Itu apa tu? Dan saya harap pelajar-pelajar semua pun boleh buat benda yang sama. My first gaji, I buy something for my parents. Wow. Itu saja. Kan? You buy something sentimental untuk you punya parent. Kan? At least you hargailah you punya parent ni. Support you kan. Betul. So cerita pasal gaji ni before I continue ni kan. Sebelum suka saya untuk mengingatkan kepada pelajar-pelajar semua besok kalau you all dah kerja kan. Dah kerja, dah ada gaji besar 4,000, 5,000. Please lah. Please manage your money betul-betul kan. Sebab kebanyakan saya punya previous staff saya ni kan, dia gaji besar dia beli kereta dulu. It's not necessary kan, benda yang tak sepatutnya lah kepada saya kan. So, boleh nak pakai kereta mahal-mahal ni, tapi you utamakan which one is which lah kan. Pada saya, you beli rumah first is the best rather than you beli kereta kan. Kereta you appreciate, rumah appreciate kan. Lagi satu, kalau dah beli kereta, loan rumah tak lepas. Betul. Komitmen dah tinggi, harga rumah pula tinggi, nak loan rumah dah tak lepas. Lepas tu hold, sewa sampai tak boleh nak beli rumah. Okay, that saya punya starting gaji 1,800 right, and then di Petronas saya punya last drawn salary sebelum saya berhijrah ke international company is about 9,000 lebih ke 10,000 kan. So bila I jump ke international company, itu paling banyak. So masa tu di most oil tu I being paid dalam pound lah, 7,000 pound. Masa tu RM 1 pound masih 7.68 lagi. Then starting from there sampai I punya last package sebulan 67 lah. Memang oil and gas good pay lah. It's a good pay lah. You boleh imagine, you can boleh retire. Satu masa nanti you akan capai target apa you nak kan. So I pun, you imagine you retire dekat 67. Tapi Cik Rosli, macam mana bila dah kerja macam tu kan, kita dekat overseas, macam mana keluarga nak balance kan? Itu adalah trade off you kena terima. Itu trade off yang you kena terima. Macam saya duduk Sudan 5 tahun. Saya posting ke Sudan 5 tahun. Okay. 2 bulan, 3 bulan sekali balik. Okay. Balik pun 2 minggu. Dan memang kita punya pendapatan tu mencurah. Tetapi the price yang you kena bayar, you being away from the family kan, you jauh dengan family, jauh dengan anak bini kan. Macam kalau kat Sudan dulu, saya is a high risk company, tak boleh bawa family kan. Medical education pun limited dekat sana. So kadang-kadang yang saya tak boleh lupa tu, saya sampai airport, buat saya balik, jemput saya dekat airport kan, dengan anak saya umur setahun. Anak tak mau ikut saya, tak kenal. Tak kenal. That's the price you have to pay lah kan. Itu harga yang you kena bayar kan. Anak 2-3 hari dekat rumah baru anak okay kan. But
bila you kerja lama, main time, by the time you dah you have you boleh pilih you punya own journey. Banyak kerja di Malaysia lah. Dan bayar balik di situ lah. Itu memang ada harga yang kita kena bayar lah. Kita boleh dapat semua. You get something, you lose something. Pengorbanan juga tu compensation juga, kita nak kena ambil satu lepas satu kan. Betul. Okey, dalam merangka roadmap, your own roadmap ni kan, you kena masukkan juga you punya financial punya journey kan. Financial planning kan. This is important. Saya just nak share lah kawan, saya ramaikan kawan Chinese saya kan. Dia memang very good in financial planning kan. Anak lahir dia ambil education insurance. Dia ambil education insurance. Kan. So cukup umur 18, anak dia ada fund of money untuk belajar kan. Jauh cukup umur 18 you ambil macam fikir ke insurans mana-mana kan. Kalau sebulan premium sebulan 300 tu, by umur 18 tu you ada dalam 70 ke 100,000 punya collection. Itu sekali dengan bonus lah. So bila anak you masuk universiti kan, at least 80,000 ke 100,000 dah cukup untuk anak you belajar dalam negara kan. Kalau tak dapat IPTA, dapat pergi ke swasta, boleh cover dah. So see, nampak tak dia punya roadmap, you planning sekali. Macam saya, tiga anak saya memang saya ambil education plan. Saya follow saya ni kawan kan. By umur orang 18, I have certain amount of money untuk tanggung dia punya belajar, dah tak kisah. Sebab tu you boleh retire awal. Kalau anak belajar, you anak belajar, you dah ada. Because you plan 20 years before lagi. Kan? 20 years earlier you dah plan. Kan? Sebab dalam hidup ni kita kena ada plan juga macam kita kena plan dengan usaha. Macam kita juga nak masuk syurga. Kita plan nak masuk syurga, kita kena usaha. Macam mana nak masuk syurga? Betul. So itu antara I punya take away lah pada student-student ni. Bila you masuk, you start kerja, first second year you buat you punya own roadmap kan. You kata you nak jadi CEO, you kejar that one sampai you jadi CEO. Bila you dah jadi CEO, come back yang come to see me ya. This how powerful the tool kan kalau kita plan kerja kita. Bukan kerja saja kita kena plan. Hidup kita kena plan yang ke. Betul. Oi, banyak soalan ni. Lagi tadi lagi Nur Amira. Nur Amira, soalan ke berapa dah kita? Yang ke yang kelima. Yang ke berapa? 4. Okay, soalan seterusnya daripada Meme Zainuddin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Adakah dalam bidang oil and gas, software berkenaan fluid dynamic, mekanik seperti stress analysis or Caesar perlu diambil? Betul. Yes, perlu. Dalam oil and gas memang kita ada echo Hello? Dah okey dah. Okay. Dalam oil and gas memang kita banyak pakai software, banyak pakai tool macam fluid mechanic ni kan. Caesar ni untuk stress analysis. Betul? Fluid mechanic tu dia macam software dah lah. Fluid mechanic ni kalau untuk chemical engineering, fluid mechanic ni dia termasuk dalam simulation, high speed simulation untuk calculate the fluid punya
apa tu movement semua. Okay, talking about this apa tu software, you tak perlu risau because software ni memang has been designed orang yang power design benda ni kan. Yang you perlu ada untuk handle apa ni software ni, macam kita nak handle kereta, you kena ada lesen, you kena tahu, dan you kena ada strong understanding pasal kereta untuk handle kereta. Serupa juga software. You kena ada macam apa tu Caesar stress analysis ni, you kena ada strong fundamental apa tu about stress ni. Macam punya apa structure steel design, structure steel kan, macam piping tu kan, nak support macam mana kan. So bila you ada strong apa tu asas fundamental ni, you run software ni, software cuma untuk memudahkan kerja je. So bila you ada asas yang kukuh, you jadi input data kepada you punya software ni adalah input yang betul. You tak ambil input yang salah kan, selection of input data, and then bila result keluar tu, analysis of result tu lah yang penting untuk you analyze the result. Okay, pipe macam you perlukan support untuk Caesar ni, you perlukan support untuk those pipe. Make sense tak support tu? Tengok pipe cuma 8 inci pipe, tapi dia punya support bapak punya support kan, besar punya support, macam tak logik. Tak logik. Untuk analisis benda tu, you tengok tak logik. Dan bila you ada strong technical, you punya asas tu, okay, ni tak betul ni result keluar ni, dan you check balik kat mana yang tak betul dalam you punya modeling kat software tu. Betul. Prediction. So software yang you cakap, yang you tanya ni memang kita memang common pakai dekat oil and gas. Tapi you kena tahu nak handle software ni. Sebab tu saya awal-awal lagi saya stress kan, kena ambil perhatian yang betul-betul subject fundamental. Dia akan tolong you. Macam saya cakap tadi, that 20% yang akan bantu you menjadi superstar. Bila you dah jadi superstar lah, you jadi CEO ke VP kan, bolehlah kita minum teh, jumpalah saya. Betul. Okey, itu soalan keberapa? Soalan ke-5. Ke-6. Okey, ni soalan yang last. Daripada Aina Dira. Assalamualaikum Tuan. Apakah perbezaan offshore dan onshore? Dan jika seseorang tiada pengalaman untuk bekerja di oil and gas, apakah kelayakan sebelum memohon? Okey. Perbezaan offshore dengan onshore. Offshore ni di tengah laut lah. Di tengah laut. So kerja-kerja yang melibatkan di tengah laut tu kita punya offshore lah. Macam pelantar minyak dekat tengah laut tu, itu offshore. Macam drilling rig tu dekat offshore. Macam kita nak pasang structure tu dekat offshore, di tengah laut tu offshore lah. Next slide Mira, boleh tak pergikan sekejap pada next slide. Doktor, diam tak diam sudah 12.40. Saya ada meeting pukul 1, doktor. I have another 20 minutes. Okay. Saya minta banyak. Alright. Okay, no problem. Wah, macam tak sempat nak habiskan I punya slide ni. Betul. Tak apa, kita okey, sementara tunggu slide tu, onshore pula kerja-kerja yang berada di darat lah. Kan? So, macam kilang-kilang minyak dan gas, kilang-kilang gas, macam kalau pergi Kerteh tu, itu onshore. So siapa yang berminat dalam oil and gas ni, masa cuti dah lepas PKP kan, memang saya galakkan kepada student-student yang saya bagi talk sebelum ni, pergi melawat dekat Pengerang.
Pengerang tu is the biggest oil and gas hub dekat Malaysia. Oh, Pengerang. Dekat the biggest oil and gas hub dekat Malaysia dan Asia Tenggara. Itu semua ada. At one time nanti akan ada ramai pekerja, 40-50,000. Sekarang ni belum peak lagi. So kalau kita tengok yang ada kat laut ni, ni macam yang ni offshore lah kan. Ni kita pasang structure dekat offshore. Ni structure ni is structure untuk letak kita punya equipment nanti kan. Equipment macam minyak daripada bawah kita sedut naik atas kan, sedut naik atas, dan pump tu kita tak ada, pump kita tak boleh letak dekat ni, dekat bawah laut kan. Jadi kita pump pergi ke pelantai minyak yang besar untuk diproses lah. Macam ni gambar ni onshore lah. Ini steel structure fabrication untuk support untuk support pelantai minyak yang besar macam ni. Ini semua construction fabrication yang kita buat dekat onshore lah. Macam kalau dekat Johor tu Pasir Kudang MMHC ya. MMHC. Sebab dulu ada Ramonia ada juga, sekarang dah tutup lah kan. Sam Dhabi kan, Ramonia. So Sam Dhabi sebelah MMHC ada Sam Dhabi pun dah merge engineering kan. So dia become lagi besar lah. Semua untuk pemasangan structure offshore kita fabricate, kita kosak je dekat onshore dulu lah. Kalau yang nampak ini pelantai minyak kita buat dekat bawah shade ni sebab kita nak kerja 24 jam. So bila hujan, malam, siang, hujan, kita boleh bekerja. Itu untuk kejar schedule lah. So construction ni kita tak lari daripada cost, time, schedule, resources lah. Apa tu, bila kerja 24 jam ni, dia punya SOP, dia punya safety lebih stringent. Kan? So ni macam dekat MMHC lah, doktor yang ni level ni pelantai minyak yang kita buat dekat Riyadh, sama ada di MMHC, kalau kat Malaysia ni MMHC, Sapura Kencana di Lumut. Lumut. Betul. Siapa orang Lumut tu bolehlah melawat tengok Riyadh Sapura Energy di Lumut. Orang Johor bolehlah pergi melawat di MIT ke, pergi ke Pengerang ke, tengok expose, tengoklah. Itu mungkin boleh menimbulkan minat untuk betul, masuk ke dunia minyak dan gas. Dunia minyak dan gas ni high risk. Sebab tu dia punya pay pun tinggi, tapi risk tu tak termasuk risk pekerjaan juga. Bila minyak jatuh, kita to be prepared lah. Kadang-kadang lay off company pun buat separation package. Tapi kebanyakan big company ni dia jarang buat lah. Bila terpaksa dia buat, dia akan buat lah. Dan macam Petronas dia tak ada, so far dia tak ada layout, cuma dia bagi offer je. Siapa volunteer nak retire awal, dia bagilah. Okey, Encik Rosli, kita pun dah ke penghujung. Kita pun tak nak ganggu, pukul 1 Encik Rosli. Mungkin Mira ada satu lagi kot soalan kan, berkenaan dengan peluang pekerjaan. Saya ada nampak tadi. Okey. Adakah peluang pekerjaan, adakah ada ke peluang pelajar dalam bidang civil untuk bekerja di sakit oil and gas? Kalau ada, dalam bahagian mana? Okey, banyak. Ada. Banyak kan? Ada. So, kita salah satunya inspektor kan. Being inspektor. Inspektor ni you punya tugas check. Kalau dekat perusahaan you kena check civil structure punya kerja kan. Dia dah siap ke tak, dia meet the spec ke tak kan. Then you boleh jadi design engineer. Design engineer ni
kebanyakannya akan desktop work, kerja di office. You buat design, you design pelantar minyak lah, you design structure untuk equipment lah, kan, you design foundation lah, you buat soil boring analysis lah, kan. Kan, you review apa tu, kalau itu kat engineering house, kalau dekat klien macam you pergi dekat Shell ke, kerja dekat ExxonMobil ke, dekat Petronas ke, kan, you punya kerja review apa tu, design engineer punya kerja. Kontraktor tu dia akan hantar drawing, dia akan hantar report apa semua, you review dia punya design tu betul tak meet kita punya specification ke tak, kan, dia betul ke dia design ni, kan. That's why kita kena ada strong asas untuk review benda ni, kan. Cik Selamat. Ya. Selamat. Cik Rosli, sorry. Ya. Satu soalan dari saya. Saya sebenarnya ada 7 soalan, tapi yang saya dah rangkumkan satu je lah. Sebab dah masa pun dah mencemburui kita. Betul. Okay, untuk peluang pekerjaan di GHSB, adakah pelajar-pelajar poli, pelajar UTHM boleh ke GHSB ni? Syarikat Cik Rosli sendiri. Boleh kan? Open to the floor lah, kan? Kan? Ada ni ke? Peluang ke? Peluang tu ada, insyaAllah. Ada, insyaAllah. Alhamdulillah. Peluang tu ada, insyaAllah. Betul. Dia bergantung sebab kita is a engineering construction company, kan. So bila kita ada dapat big project, kita akan pakai banyak engineer, banyak pekerja, dan kita akan terima. InsyaAllah ada. Adakah terima pelajar LI ataupun apa, latihan industri, ada terima ke GHSB? Sebelum ni tak ada. I kena check dengan I punya partner. Sebab macam I kata tadi, ini macam silent partner je lah. Kita I only spend 20% of my time with my business. Kan kita punya motto tadi apa? Let the money work for you. Don't work for money anymore. Betul. But insyaAllah ada, I will check. Don't worry. Okay. Thank you very much. Kan. Jadi saya nak apa tu, last question, I beri last question. Last question. Siapa-siapa tanya, dan kalau ada, insyaAllah kalau ada masa kita sambung I punya slide. I punya slide ni tak habis, baru separuh. Tak sampai ke construction lagi. Banyak benda nak share. Rasa slot kedua nanti kot. Nanti saya akan invite balik. Kita buat slot kedua lah, kan. Ni saya baru sampai ke roadmap ni, kan. Roadmap. Ya, betul. Kita tak pergi ke construction sampai construction ke engineering design ni, career ni, sampai menjadi seorang yang berjaya. And bila you achieve your target, you achieve your goal, you already success in your life. So maybe kita, insyaAllah kalau ada masa next time, because I need to prepare myself also for one or two. Alright. So before that, sebelum tu saya nak ucap banyak ribuan terima kasih kepada sama-sama team organizer, Amira, kepada ini ketua jabatan Awami, Dr. Penang, Politeknik Surabaya, Dr. Rosita. Saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap. Salah bahasa, salah kata, sebab saya kalau boleh ni nak bagi speech semua dalam bahasa Malaysia, tapi ada term yang term kena fikir nak apa ayat bahasa Malaysia dalam term ni, kan. Kalau doktor masa kerja dekat Samsung, kan ada term kalau vessel kan vessel besar dalam bahasa Malaysia dia apa? Alamak. Bahasa Malaysia dia pengandung tekanan. Pengandung. Sebab tu term-term tu kadang-kadang saya lambat, so minta maaf lah. Pengandung tekanan. Pengandung tekanan.
Bisel betul. High pressure betul. DOS kan, Department Safety and Health, dia panggil benda tu mengandung tekanan. So apa-apa approval dalam dalam sertifikat approval tu, yang kita tengok pengandung tekanan, baru tahu term bahasa Malaysia tu. Cakap apa dalam bahasa Malaysia ni vessel ni kan. Okey, dan lagi satu, lastly saya ucapkan selamat berjaya kepada student semua. Betul. Okey, semoga berjaya. Dan sekarang ni dalam pandemik ni stay safe lah, jaga pergerakan kan. Apa tu, Mira pun ada share tu, saya punya nombor telefon, apa-apa you nak tanya, you boleh text me, WhatsApp ni. Kalau lambat jawab tu minta maaf sebab WhatsApp banyak masuk. Kan. So again, thank you very much for inviting me lah. Okay. So I minta maaf banyak-banyak lah sebab tak dapat habiskan I punya sharing kan. Mana yang banyak nak sharing tadi tu dekat construction. Tetapi yang banyak cakapnya dekat apa tu interview, betul. Dia menarik sikit. You punya betul dan roadmap itu penting kan. Okay. So that's all lah. Terima kasih banyak lah kepada UTSM dan Politeknik. So saya serahkan balik pada moderator dengan organizer lah. Okay. Terima kasih banyak Encik Rosli. Kalau nak left ataupun nak ni teruskan boleh left. Saya dengan ini nak buat konklusi sikit. Daripada apa yang Encik Rosli cakap tadi, saya dapati ada 29 yang kita boleh dapat. Saya bacakan satu persatu agar kita dapat recap balik. Yang pertama, kerja dalam juruterm teknologi ni kan, kita boleh jadi superstar. Superstar yang mana macam pemain bola sepak kan, kita boleh jadi yang terbaik kan. Dengan syarat kita kena jadi the best lah kan. Yang kedua dia sabar kan, berlari semampunya kan, kena sabar. Kalau tak boleh lari 10 saat, kita lari 1 meter 10 saat, 20 saat kan, 30 saat, kita sabar. Yang ketiganya, jangan rasa rendah diri, yang penting kita sampai. Yang keempat, tingkatkan asas fundamental. Yang kelima, 20% subjek asas mesti faham, akan bantu jadi kita superstar. Okay. Yang keenam, komunikasi, tingkatkan komunikasi. Yang ketujuh, banyakkan membaca jurnal teknologi dan sebagainya. Banyakkan sharing session. Nombor 8, nombor 9, sambung master ataupun level up kita punya ni. Dan ke-10, carilah wow factor, tarik minat macam mana interviewer untuk memilih kita. Yang ke-11, kita kena aktif, confident untuk dalam setiap kali interview, sama ada secara one to one ataupun berkumpulan. And think big ataupun comprehensive and also conclusive. Kena ada heli view yang diceritakan di selamat kita. Yang ke-13 ialah emosi, tenang, sabar, kena ada resilient. Yang ke-14 homework sikit tentang company sebelum kita nak kita nak pergi interview. Yang ke-15 tanya soalan, kalau boleh tanya yang boleh growthkan company itu kan. Kita nak tanya yang kita betul-betul nak kerja dengan company itu kan. Kita ambil berat dengan company. Yang ke-16 perancangan hidup dan perancangan kerja kena ada. Ke-17 berdamping dengan yang maha kaya kalau nak jadi kaya. Ini semua orang kena faham lah. Nombor 18, let the money work for you. Ini pun salah satu yang saya dapat sangat bagus. 19, diversity. Kita kena invest banyak kalau dah sampai tahapnya. Diversity kan kita punya financial. Yang ke-20 ni, buat pilihan sama ada nak pergi ke technical ataupun managerial. Ke-21, 3 tahun untuk kita masa yang maksimum lah untuk kita pilih kerjaya kita ke mana-mana. Yang ke-22, right attitude. Semua orang, anak-anak pelajar kena ada right attitude. 23 adalah jaga ibu bapa nombor 1. Kita kena jaga untuk lebih berjaya. Yang ke-24, lompat kerja, tiada future dalam career tapi ada bagusnya. Ini tadi dah dibincangkan. Yang ke-24, 25, 7 hingga 10 tahun the best time lah untuk kita fikir balik kita nak lompat company lain ke apa. At least 10 years lah. Tapi 10 years pun selalu ada 3 kali je lah kita boleh buat. 30 tahun kita pun dah tak boleh nak kerja kan.
Okay, yang ke-26, buy something for your parents untuk gaji pertama. 27, utamakan yang utama. 28, financial planning, education, insurance and so on. 29 yang terakhir, rancang hidup dan rancang kerja anda. Dan daripada saya, Dr. Muhammad Fizal dan bersama Nur Amirah, ini sajalah 29 yang dapat saya rangkumkan daripada yang tadi. InsyaAllah kita akan panggil lagi Encik Rosli lepas ini. Untuk slot-slot yang akan datang sangat menarik. Kita fokus, kalau untuk teknikal kita fokus. Kita fokus teknikal insyaAllah. Tapi lebih menarik lah hari ni dapat kita sama-sama boost up our motivation. Kita sekarang pun student, belajar rajin-rajin, ada tanamkan kita punya matlamat, jangan main-main. This is the real. COVID real, kita pun kena real. Kan? Bukan main-main fundamental. Kalau nak ke oil and gas ni memang fundamental kena TikTok. Jangan ada rasa macam boleh lah, tak, dia mesti kena firm. Itulah nasihat dari saya. Sekian saja. Nur Amirah, ada apa-apa nak sambung sebelum kita ke MC? Tak ada. Tak ada Okey, terima kasih kepada Dr. Rosita, Encik Rosli semua, dan kita kembali ke Nur Aida. Terima kasih. Minta maaf daripada saya ada salah silap. Seterusnya, majlis menjemput para hadirin untuk mengaktifkan kamera bagi upacara fotografi. Siapa nak tangkap ni? Tak dengar lah. Saya lah. Okay. Kita ada 5 page. So senyumlah, tahan sekejap Okay. Untuk first 1, 2, 3. Okay, saya. Okay, page kedua. 1, 2, 3. Page ketiga, 1, 2, 3. Seterusnya 1, 2, 3. Okey, itu je lah. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Semoga ilmu yang dikongsikan bermanfaat untuk semua. Sebelum menutup tirai, jika terdapat sebarang pertanyaan kepada speaker program, para hadirin boleh menghubungi nombor yang tertera di chat box untuk keterangan lanjut.